Okey, tahniah kepada semua yang dah hantar ni. Nuralisha, Nurun Najwa, Diana Syafiqah, Ain. Okey. Ini Syad ni apa? Syad? Oh, Rishad. Okey. Kita tengok dulu yang pertama. Tengok kalau kita ada X dalam bentuk fraction, maka bila kita nak differentiate mesti guna quotient rule. Ya. So macam ni lah. Paling kurang kena guna table, ataupun kalau nak guna formula guna U dan V. Okey, kita akan gunakan quotient rule. Okey. So gantikan. Okey, ni betul. Ni betul, bagus. Okey, nanti akhirnya kita akan dapat negatif 4t. Okey, betul. Kemudian untuk nak cari dy dt pun sama juga, mesti guna quotient rule. Akhirnya nanti kita akan dapat 2 tolak 2t kuasa 2. Okey, betul. Bagus. Okey. Sebenarnya kita nak cari dx dt dan dy dt ni nak cari dy dx. So kalau nak cari dy dx, kita mesti guna chain rule. Jadi pastikan formula kita ni mesti macam ni lah. Okey, kita jangan salah formula. Dan kita boleh check sebenarnya. Kalau kita cancelkan dt ni, dia mesti dapat dy dx sama dengan sebelah kiri. Sebab saya tengok ada pelajar dia buat dy dx, dia dah ambil dy dt, kemudian ambil dx dt. Salah lah. Sebab kita tak boleh cancel dt ni. Okay, nanti kalau kita buat formula, tengok sikit lah. Kalau kita cancel dt, dapat tak di sebelah? Kalau tak dapat, maka salah lah formula tu. Okay? So ini betul lah ni. Okey, kemudian untuk yang kedua ni kena hati-hati. Sebab kita differentiate, kita dapat dx dt dulu. Bila nak masuk dalam formula, dia mesti terbalik. So nanti 4t ni di bawah. Okey, betul ni. Okey. Untuk sebelah kanan ni dia terbalik. So jawapan akhir dia kita akan dapat 1 tolak t kuasa 2. Okey, betul. Ya. Ni betul. Kalau saya tak apa namanya factorize saya buat jawapan dalam 2 tolak 2t square bahagian negatif 4t je boleh tak? Boleh. Oh, dia tak tolak markah ke macam mana? Boleh je lah. Ni sama. 2t kuasa 2 bahagi dengan negatif 4t. Betul juga. Okey. So ini seringkas yang mungkin lah. Yang ni okey, boleh lagi. Okey, 1b ni kita nak dapatkan second derivative. Bila second derivative, pastikan kita mesti guna formula ni. Ini nampak je macam 2 ni, tapi sebenarnya ini adalah 1 ni. Ini bermaksud kita differentiate yang daripada first derivative tadi. Daripada first derivative yang ni, first derivative ni maksud dia kita differentiate lagi kali yang kedua. Okey. Ini sama juga, kita akan ulang balik gunakan quotient rule dan pastikan bermula daripada kanan. Jangan lupa. Jangan terbalik, dia mesti mula pada kanan. Kalau produk rule tak apa. Kalau quotient mesti mula pada kanan. Okey, ni negatif 2t. Okey, betul. Okey, bagus, betul. Dan tengah-tengah ni mesti tolak. Kemudian kita akan dapat, okey, bila kita permudahkan ni, kita dapat sampai sini lah. Okey, kita tengok soalan. Kalau soalan kata find second derivative, hence find the value of second derivative when t equals to 1. Itu maksud dia yang di sini ni dia kena habiskan seringkas yang mungkin. Tapi kalau kita tengok soalan ni, dia nak nilai je. Maka kita boleh berhenti di sini dan ganti terus nilai t sama dengan 1. Sebab kalau kita nak permudahkan ni, banyak juga kerja ni. Okey. Tapi bila kita nak tengok, kita nak jawapan je, maka ganti terus. Tak payah kita simplify. So jawapan dia adalah negatif 1. Negatif 1. Okey, betul? Negatif 1. Betul. Negatif 1. Yang ni mudah sikit. Sebab kita hanya cari dy dx. Jadi step yang pertama, kita perlu dapatkan dx dt. Okey, kalau kita jumpa yang macam ni, patutnya sebelum kita differentiate, ni kita mesti tukar kepada bentuk indeks. Barulah kita boleh differentiate. Barulah mudah kita differentiate. So dapat yang ni. Kemudian asalnya kita akan dapat yang ni. Tapi seeloknya untuk nak guna chain rule nanti, pastikan dx dt ni dia mesti dalam bentuk single fraction macam ni. Mesti buat sampai sini. Nanti sebab nanti kita nak terbalikkan tu mudah. Kalau kat sini nak terbalikkan payah ni. Kemudian dy dt. Okey, ini kita differentiate, kita hanya gunakan power rule je. Kita gunakan power rule.
Power rule. Turunkan kuasa, maksudnya mesti ada 3 step lah. Turunkan kuasa, kuasa yang baru, kuasa 1. Kemudian differentiate in bracket. So, kita akan dapat 2T tambah 2. Ini jangan ringkaskan. Jangan ringkaskan jadi T tambah 1. Kalau siapa buat T tambah 1, salah. Dia tak boleh hilangkan 2. Kalau kita buat bagi 2, nanti sebelah kiri pun kena letak setengah. So, salah. So, jangan ringkaskan. 2T tambah 2. Okey, betul. Kemudian kita akan gunakan chain rule. Ulang balik cara tadi. So, kita gantikan dan masa kat sini. Ini yang kita kena buat tadi. Kena buat dalam bentuk single fraction supaya kita terbalikkan. Yang di bawah tu pergi ke atas, yang atas tu pergi bawah. Ini untuk kemudahan masa kita nak ganti dalam chain rule. Ini betul ni? Okey, betul. Okey, kemudian dibuat macam ni. 2T kuasa 2. Apa panjang sangat? Kembangan lebih tu pisahkan balik. Ini sajalah yang perasan je ni. Okey, sebenarnya daripada sini kita hanya factorize je. Okey. Sebenarnya daripada sini kita factorize je 2. So kita akan dapat T tambah 1. Kemudian ni T kuasa 2. Yang ni sebenarnya kita boleh buat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi kita boleh dapatkan T tolak 1, T tambah 1. Terus daripada sini terus ke sini je. Kemudian kita nampak ada yang cancel, kita cancel lah. Okay. Jadi tak payah kita expand darabkan dengan T kuasa 2. Ini tak payah buat. Okay. Kita terus ke sini. Okay. Tapi jawapan akhir ni betul. Okey, macam tu. Sepatutnya terus ke sini. Step yang ni tak payah. Okay. Terus ke sini. So kita akan dapat show. Okey. Ini pun sama. Nampak tak ni? Okey, macam tu betul lah. Jadi sama juga kita akan gunakan quotient rule. Pastikan quotient rule ni betul, bermula daripada sebelah kanan. Okey, bermula daripada sebelah kanan ni. Okey, cross multiply. Okey, pastikan kita akan dapat yang tengah ni mesti tolak. Ini selalunya buat kurungan. Sebab nanti kita akan ingat ini macam tolak 2T. Okey, sepatutnya kena buat kurungan untuk menunjukkan kita kena darab nanti. Okey, nanti kita akan dapat jawapan dia negatif 4T. Okey, betul. Okey, betul. Kemudian satu lagi kita perlu cari dy dt, sama juga kita akan gunakan quotient rule. Sama juga quotient rule bermula daripada sebelah kanan. Okey, kemudian kita gantikan mesti dapat 2 tolak 2T kuasa 2. Kemudian yes, betul. Ni lagi canggih ni. Sampai guna long division ni. Okey, bagus. Kemudian kita akan cari di ni apa benda ni? Okey, sekarang ni kita nak cari mana? dy dx. Apa kamu cari ni? dy dt. Okey, betul. Ini kena apa ni? Kenapa ni? Cari dx dy. Soalan nak apa tadi? dy dx kan? Jadi hati-hati ni. Kita nak soalan tadi dy dx. So dy dx dia kena ada dy dt darab dengan dt dx. Okey, dy dt. Okey, ni betul ni. Ni dy dt. Kemudian ini adalah dt dx. Ini betul. Cuma cara penulisan ini sepatutnya dy dx. Ni salah. Okey, dy dx. Okey, kemudian permudahkan sehingga kita akan dapat jawapan 1 tolak T kuasa 2. Okey, ini betul. Jawapan ni betul. Dipermudahkan. Semua bagi 2. Okey, sama juga kita nak cari second derivative. Punya cara, kalau kita ikutkan formula ni, ini untuk parametric differentiation, kita mesti gunakan differentiate daripada dy dx yang kita dapat tadi. Ini maksud dia, ini penulisan maksud dia, kita differentiate daripada dy dx yang kita ada. Tetapi jangan berhenti di situ. Dia ada lagi sambungan, kena ada darab dengan dt dx. Kemudian kita kena check betul tak formula ni. Kalau kita tengok sini, dt dengan dt sini kan boleh cancel. Jadi kita boleh baca d kuasa 2y dengan dx kuasa 2. Sama. Okey. Jadi jangan kita differentiate. Nak dapatkan second derivative, kita hanya differentiate daripada yang pertama aja. Tak cukup. Itu kalau fungsi biasa.
Itu kalau fungsi kita ada dua je variable, x dengan y. Kalau yang ni kita ada 3. Bila ada 3, second derivative mesti ambil first derivative differentiate, tapi mesti tutupkan dengan darab dt dx. Baru betul. Okay. Maksud dia, ini tak cukup ni. Ni dah betul ni, tapi dia mesti ada tambahan. Dia mesti ada tambahan ini. Sini dia mesti ada tambahan dt dx. Kena ada. So ni tak cukup. Okey. Okey, kita akan differentiate. Sama juga kita akan dapatkan dulu dx dt. Okey, masa dekat sini selalunya sebelum differentiate ubah dulu. Ubah kepada t tambah t kuasa dengan t1. Bila dah ada macam ni baru kita differentiate. Differentiate t dapat 1. Differentiate t kuasa dengan 1, turunkan kuasa. Kuasa yang baru kurang 1. Okey. Kemudian yang ini kita guna tadi power rule. Okey, ini betul. Okey, betul. Kemudian yang dx dt ni jangan berhenti di sini. Pastikan tukar dalam bentuk single fraction macam ni. Okey, kemudian kita akan gunakan formula sebab kita nak cari dy dx. Jadi ingat balik dy dy ni dia tak boleh dapatkan terus, mesti guna chain rule. Mesti guna chain rule dy dt dt dx. Okey, dy dt yang ni lah. Mana tadi dy dt yang pertama tadi? Yang kedua tadi. Ni selalunya pastikan buat kurungan. Kalau tidak nanti kita ingat dua je dekat dengan sini. Kemudian yang ni tadi kita ambil terbalik sebab yang kita cari tadi dx dt. Sedangkan dalam formula dt dx. Dia terbalik. Maka yang ni pun kena terbalik lah. Itu yang kita perlu buat, tukar kepada single fraction supaya kita boleh tukar terbalik gitu je. Okey, kemudian kita permudahkan sampailah kita berjaya buktikan 2t kuasa 2t tolak 1. Okey, yang pertama betul kita akan cari dx dt, betul? Kita akan cari dx dt. Okey, betul. Kemudian kita teruskan lagi. Ini saya okey, mana tadi? Okey, dy dt. Dy dt. Okey, sepatutnya kita akan dapat 2 tolak 2t kuasa 2 per dengan. Okey, ni betul. Ni betul Cuma dia factorize 2 ni, betul. Kemudian penutup dia kita gunakan chain rule dan pastikan yang kedua ni mesti terbalikkan. Ni terbalikkan, kita akan dapat negatif 4t. Okey, betul. Okey, bagus. Kemudian untuk yang B pula, ini dah sama-sama ni. Apa jadi ni? Okey, dah tak nampak dah. Okey, bila second derivative ingat, kita akan differentiate daripada yang pertama, differentiate pertama. Kemudian kita akan darab dengan dt dx, dt dx. So gantikan. Sehinggalah kita akan dapat, mungkin kita akan dapat masa nak selesai kan ni. Ni nampak bayang-bayang ni macam betul ni. Kan? Akhirnya dapat 1. Negatif 1. Okey. Masa kita differentiate ni, mungkin kita nampak macam kompleks sangat ni. So tak payah kita permudahkan sebab kita nak nilai. Jadi terus ganti dengan t sama dengan 1. Okey. Okey, kita tengok yang ni betul. Kita akan cari dx dt gunakan quotient rule. So kita akan dapat negatif 4t. Okey, betul, betul. Kita gunakan quotient rule bermula daripada sebelah kanan. Okey, kemudian dy dt. Dy dt sama juga, ulang sekali lagi quotient rule bermula daripada kanan. So kita akan dapat negatif ini ya, 2. Okey, betul. Kemudian yang ni pula kita gunakan, sebenarnya kita nak cari dy dx, gunakan chain rule. Jangan lupa formula, pastikan betul. Okey, ini betul formula dia. Dan pastikan dt dx tu kita akan ambil daripada dx dt tapi terbalik. Okey, so betul. Bagus. Kemudian untuk yang B ni, okey, untuk yang B ni, so ingat walaupun kita nampak ada 2 ni, sebenarnya dia maksud dia sekali. Maksud dia kita differentiate daripada first derivative yang kita dapat tadi. Sebab kita dah dapat tadi dy dx ni. Ni dy dx. Dy dx. Jadi untuk yang ni maksud dia kita ambil daripada dy dx ni, kita differentiate. Bukan ambil terus je. Bukan ambil kita salin. Kita differentiate daripada sini. Itu maksud dia ni.
Differentiate daripada yang asal. Maksudnya mesti guna quotient rule. Okey. So ni lah. Guna quotient rule. Okey, kemudian jangan lupa nanti penutup dia mesti darab dengan dt dx. Dt dx. Okey, kita gantikan. Kemudian mungkin masa kita selesai ni, mungkin kita nampak macam kompleks sangat. Jadi kita terus ganti nilai satu je. Terus ganti, so jawapan dia betul. Okey, nombor 2 pun sama juga, tapi dia mudah sikit sebab dia hanya nak cari dy dx. Okey, so kita akan differentiate. So ingat kalau jumpa 1/t sebelum differentiate, tukar dalam bentuk kuasa, betul? Kemudian baru kita differentiate dan pastikan jawapan akhir dia mesti dalam bentuk single fraction macam ni. Sebab nanti nak masuk ke dalam formula dia terbalik. Dia terbalik ni. Dia terbalik. Yang ni gunakan power rule, okey betul. Kemudian kita ganti, dapatlah berjaya kita tunjukkan 2t kuasa 2 bahagi dengan t tok 1. Okey betul, bagus. Okey, kita tengok yang pertama kita mesti cari dx dt gunakan quotient rule. Ini gunakan quotient rule. Okey, settle. Sehinggalah kita dapat dx dt. Okey betul, betul, bagus, bagus. Kemudian ni macam ni saya nak gerak ke sini. Okey, kemudian dy dt sama juga gunakan quotient rule sehingga dapat 2 tolak 2t kuasa 2. Okey, betul, betul, bagus. Kemudian kita gunakan, sebenarnya kita nak cari dy dx. So gunakan formula dy dt. Masa nak cari dt dx ni terbalikkan daripada yang asal tadi. Okey, so kita akan dapat yang ni, ataupun boleh kita ringkaskan semua bahagi dengan 2. Okey, betul, bagus. Okey, kemudian soalan nombor B, bahagian B pula. Ini kita nak cari second derivative. So ingat, walaupun kita nampak 2 ni, ini sebenarnya dikira sekali je ni. Maksudnya kita akan differentiate. Kita akan differentiate sampai kita dapat ni. Okey. Ni betul ke ni? Okey, ni betul lah, dah berjaya ni. Betul. Okey, ni dah betul. Kita akan gunakan quotient rule. Ini sebenarnya kita nak differentiate daripada dy dx. Kita dari dy dx, kita gunakan quotient rule. Maksudnya kita differentiate untuk kali yang kedua. Tetapi jangan berhenti di sini. Kita ada tambahan patutnya. Mesti ada dt dx. So tengok balik apa kita punya dt dx. Dt dx. Kamu tengok balik dt dx. Okey. Nanti kamu darab dengan dt dx. Kalau ikutkan, kita sepatutnya darab dengan 1 tambah t kuasa 2 kuasa 2 per dengan negatif 4t. Sepatutnya kena darab dengan ni. Kena darab dengan ni. Okey, tertinggal. Okey, tertinggal. So ingat, kita dia tak sama dengan kita punya function yang biasa. Kalau function yang biasa, kita dari dy dx, nak dapatkan second derivative, kita differentiate je daripada dy dx. Dah cukup. Tapi kalau untuk parametric differentiation, dia tak boleh berhenti di sini. Dia mesti darab dengan dt dx. Ni formula betul, cuma tertinggal. Okey. Kemudian dah bila dapat, gantikan ini. Oh, okey, okey. Baru tulis kat sini. Okey, betul? Okay. Nanti kalau dalam exam, asalnya kita akan tak bagi markah kat sini. Tapi bila kita tengok ada di bawah ni, kita akan pulangkan balik markah. Kita punya penandaan dia macam tu. Okay. Kita akan cari, ada tak sepatutnya ni ada, tapi kamu tak tulis. Kita akan tengok, ada tak di bawah. Kalau ada, kita akan bagi markah penuh. Dia akan cover balik. So, lepas tu kita gantikan, dapatlah nilai negatif 1. Okey, betul, bagus. Okey, untuk nombor 2. Okey, nombor 2 macam sama je tadi, betul. Kemudian kita akan gunakan ni. Kemudian dapatkan dy dx dengan cara chain rule. Sehingga kita berjaya tunjukkan 2t kuasa 2. Okey? Ini sama kan? Tolak 4t. Tolak 4t. Okey, betul, bagus, bagus. dy dt. dy dt, okey, betul. Dan dy dx gunakan chain rule. Okey, bagus, tepat sekali. Okey, kemudian okey, yang ini mesti ni kau dah guna tak chain rule ni? Dah guna chain rule ni? Sudah. Ya, betul ya? Okey, okey. So kemudian kalau kita nak pemudahkan, tak boleh ni payah sangat. So ganti je nilai 1. Ya. Yang saya buat garisan merah tu sepatutnya kena buat apa sah dt ds Mana? Yang ni
Sepatutnya ini maksud dia Ah. kita differentiate dy dx yang kita dah ada tadi, differentiate dy dx. Cara penulisan dia nak menunjukkan kita nak differentiate dia ni. Cara penulisan dia kita buat d over dt. Oh, faham. Okey. Mana cara penulisan nak menunjukkan yang kita akan differentiate dy dx. Itu maknanya itu yang saya buat, selalu saya buat macam ni. Supaya kamu jangan ingat kita ada 3. Sebenarnya dia 2 je. Ini 1. Maksudnya kita akan differentiate daripada yang pertama. Tapi jangan berhenti kat situ. Darab dengan dt dx. Okey? Baik. Okey, nombor 2. Ya, betul. Bagus. Tahniah. Yes. Okey, betul. Okey, betul. Okey, bagus. Kita akan gunakan chain rule. Yes. Maknanya kita tengok dt dia akan jadi terbalik. Nampak? Asalnya ni di bawah. Dah pergi ke atas. Okey, betul? Okey, bagus. Okey, ada apa nak tanya? Tak ada? Sir. Ya. Yeah. So basically parametric differentiation ni dia macam lebih kurang sama je lah yang kita belajar. Yang ni lah. Kan? Ya. Yang ni je. Dia tak ada benda lain. Dia akan tanya first derivative, kemudian satu lagi dia akan tanya second derivative. Okey. Soalan ni. Okey, untuk yang ni kita diberi ln y equals to exponent to the power of xy. Kita terus differentiate respect to x. Okey, jadi kita kena hati-hatilah. Sebab kalau macam contoh ln y ni, differentiate ln dapat 1 per. Hilang ln, muncullah 1 per. Hilang ln, tinggal y. So letak y nya di bawah. Tapi dalam y ni mana ada x. Jadi tambahan dy dx. Okey, kemudian kita akan differentiate eksponen, tapi kita akan differentiate kuasa je. Okey, jadi disebabkan ni ada 2, maka kita mesti guna product rule. Dia tak boleh terus differentiate x dapat 1. Darab differentiate y dy dx, tak boleh. Dia mesti guna product rule. X y. So differentiate yang pertama, differentiate yang kedua. Okey, kemudian mesti darab silang. Jadi kita akan dapat ni saya buat kurungan. So y tambah dengan x dy dx. Ini saya dapat dengan menggunakan product rule. Okey. Ini saya differentiate kuasa. Kemudian kita akan salin eksponen. Salin eksponen. Okey, kemudian kita sebenarnya nak dapatkan 1 je dy dx. Tapi sekarang ni kita ada 2. Ni 1. Ini 2. Kan? Jadi kalau kita daripada 2 nak dapatkan 1, kita akan factorize. Kumpulkan dy dx. Kalau kita kumpulkan, yang pertama 1 per y, settle. Yang ni saya kena bawa ke sebelah kiri. Ni. Tapi jangan lupa, kita bawa ke sebelah kiri, x ni dia mesti darab dengan eksponen. Maka kita akan ambil tolak x eksponen xy. Jangan terlupa pula, kita bawa ke sini terus dapat negatif x saja. Salah lah. Sebab yang ni kan dia kurungan. Maksudnya jangan lupakan dia ni. Kena darab. Okey. Kemudian dah selesai. Y ni dia tak bergerak, so kita biarkan. Tapi jangan tulis y. Y ni dia bersama dengan eksponen ni. Kadang-kadang kita terlupa. Okay. Sebab eksponen x, y ni dia bukan untuk yang ni je, termasuk untuk y. So jangan lupa darab. Okay. Kemudian yang ni, kita kalau ni kurangkan, kita dah boleh terus bawa ni ke sini. Tapi untuk lebih mudah, kita kena pastikan dia mesti bentuk single fraction. Maksudnya samakan denominator x, y, eksponen xy. Okey, buat macam ni dulu. Supaya nanti bila kita nak bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi mudah. Jadi dy dx. Ini kekal. Maka kita akan darab, terbalikkan je. Y per 1 tolak xy eksponen xy. Macam tu. Kemudian kita nak cancel pun tak boleh. Jadi kita simplify je.
So kita akan buat y squared exponent xy divided by 1 minus xy exponent xy. Ini kalau kita buat ni kita akan dapat 5 markah. Okey. Kemudian kita nampak dia diberi bermula daripada y. Y sama dengan x tambah exponent x. Kita nak show, dalam kita nak show ni dia ada second derivative. Maksudnya kita akan differentiate 2 kali. So kita differentiate 2 kali dulu. So dy dx, differentiate x dapat 1, differentiate exponent dapat berapa? Dapat berapa? Hello? Exponent x. Yes. Sebab kita differentiate kuasa kan dapat 1, dah tak depan. 1 darab exponent x. So kekal lah. Kemudian kita ulang lagi. Kita differentiate untuk kali yang kedua. Untuk kali yang kedua, differentiate 1 dapat apa? Kosong. Differentiate exponent dapat? Lol. Apa? Canggihnya. Bawa tenang. Jangan advance sangat. Dapat apa? Exponent x. Kau sampai ke lon kau belasah. Tu lebih sangat tu. Okey, bawa tenang kita. Keadaan kembali tenang. Okey, kemudian kita gantikan ke dalam ingat bila kita nak show. Okey, bila kita jumpa soalan show, ini dah banyak kali saya ulang ni. Kalau kita nak show, kita ada 2 kaedah. Yang pertama, start daripada left hand side. Pastikan mesti dapat right hand side. Kita hanya boleh start salah satu je. Nak start kiri ke kanan. Kalau start daripada kanan, proses mesti dapat left hand side. Ini cara kita nak show. Okay? Jangan kita buat jalan serentak kiri kanan tu jalan serentak, tak boleh. Okay? Jadi untuk yang dekat sini, kita mesti bermula daripada sebelah kiri. Okay, kita mula pada left hand side. Kita salin second derivative. Okey. Kita perasan tak dia punya soalan dia? Dia bukan nak di squared y, yang kita buat dia apa? Jadi insaf lah. Okey, nampak tak? Nampak. Apa yang kau nampak? Apa kau nampak? Nampak kan? Ini kita hanya layan perasaan je ni. Sebab kita kan belajar kan biasa selamba macam ni kan. D squared y over dx squared. Sedangkan soalan dia bukan nak yang tu. Dia nak terbalik lah pula. Kita jangan terbalikkan yang ni pula. Dapat 1 per exponent x. Okay? Jadi kita insaf lah. Maknanya apa yang kita buat tadi hanya layan perasaan. So saya padam balik. Kita kena betulkan sikit. Betulkan. Yes. Sas. Okey, sekali lagi. Maknanya kita akan differentiate respect to y. Respect to y. Kita ubah sekali lagi. Okey, sekali lagi. Or differentiate respect to y. Jadi dalam soalan exam nanti kena hati-hati. Kita biasa differentiate respect to x. Kita tengok sini, rupanya dia differentiate respect to y. So kita akan differentiate lah respect to y. Maksudnya kalau kita differentiate y dapat apa? Differentiate ni dapat apa? 1. Okey, sama dengan ada dy dx tak? Perlu tak kita buat dy dx? Tak. Sebab ini kan sama dengan kita punya. Kita nak differentiate respect to y kan sama. So berhenti kat situ je. Dia tak ada tambahan dy dx. Okey, kita differentiate ni pula. Ini kalau saya differentiate ni dapat apa ni? dx dy. Ya, betul. Kita akan dapat 1 tetapi dia ada tambahan dx dy. Nampak? So hati-hati Biasanya kita differentiate y ni dapat 1 darab dy dx. Itu kalau kita differentiate respect to y. Respect to x. Sekarang soalan ubah respect to y. So hati-hati. Okey. Ini okey. Kemudian kalau kita differentiate exponent, kita akan dapat 1 kan? 1 dapat 1. Kemudian exponent kuasa x. Ada tak tambahan ni? Ada.
Yeah, kita mesti tambah dengan apa? dx dy. Ya, betul. Sebab dalam X ni mana ada Y. So, kena tambah dx dy. Jangan tulis dy dx. Okey, kemudian saya kumpulkan ni. Ini saya letak satu dulu. So, dx dy saya factorize. Ini 1 tambah eksponen X. Okey, jadi kita akan dapat ini apa benda ni? Kenapa sama ni? Insaflah. Sepatutnya apa ni? Betul ke ni? Ni terkurang ikut. Sepatutnya Yang perasaan tu. yang perasaan. Ini apa benda ni? Ni dah macam burung ni. Okey, sekali. Okey, buat tenang. Ini sepatutnya Y kan? Yes, baru betul. Okey, kita tulis balik. So, dx dy sama dengan 1 per Okey, betul ni? Betul. Betul. Okey, kemudian saya nak differentiate untuk second derivative. Selalunya kena tukar bentuk kurungan kuasa negatif 1. Okey. Okey, barulah kita differentiate untuk second derivative d squared x over dy squared. Maknanya kita akan teruskan lagi. Turunkan kuasa. Kemudian tolak 1 daripada kuasa. Tolak 1 daripada kuasa. Kemudian penutup dia differentiate in bracket. Sebab kita gunakan power rule ni. Ni kita gunakan power rule. Power rule. Bukan power rule. Power rule. Power rule dia mesti ada 3 step. 1, 2, 3. Jadi yang pertama, turunkan kuasa 1. Tolak 1 daripada kuasa. Yang ketiga, differentiate in bracket. Okey. Differentiate in bracket. So differentiate 1 dapat 0, differentiate eksponen dapat apa? Eksponen x dx dy. Ya, betul. So hati-hati sebab soalan ni dia dah jadi lain dah. Okey, kemudian ni kita permudahkan ni. Kita patah balik. Ini adalah eksponen X. Kita turunkan balik ni. 1 tambah eksponen X kuasa 2. Kemudian kita ada dy dx. Dy dx. So saya tulis lah. Kan tak nampak pula. Okey, ini bukan dy dx. dx dy. Okey. Okey, selalunya dx dy ni kamu kena ganti. Dx dy ni kamu kena ganti. Ni ganti dengan ni tadi. Okey. Jadi saya teruskan. Ni negatif eksponen X over 1 plus eksponen X kuasa 2 darab dengan dx dy yang tadi. 1 per 1 tambah eksponen. 1 per 1 tambah eksponen X. Ini kan dia macam sama dengan bawah ni. Jadi saya boleh ubah cara penulisan negatif eksponen X per 1 tambah eksponen X kuasa 3. Kan? Ni kan kuasa 1. Gabung dengan ni kuasa 3. Okey, kemudian barulah kita jawab soalan. Saya ambil daripada left hand side dulu. Second derivative d squared x over dy squared plus eksponen x over 1 plus eksponen x kuasa berapa tu? Kuasa tu kuasa apa tu? Kuasa 3 kuasa 3 Okey, kemudian kamu jangan terus sama dengan kosong sebab bila kita nak show, kita kena pilih kiri ke kanan. Kalau pilih kiri, pastikan kita proses hingga dapat kanan. Okey, so kita gantikan second derivative tadi yang ni. So negatif eksponen x over 1 plus eksponen x kuasa 3. Kemudian tambah dengan eksponen x over 1 plus eksponen x kuasa 3. Dapat tak kosong ni? Dapat. Yes, selesai masalah negara. Settle. 6 markah. Dia beri y sama dengan ln x kuasa 5.
Jadi kita tengok balik. Kalau kes yang pertama, biasa kita akan jumpa y equals to ln x to the power of 5. Okey. Yang ini kita boleh turunkan kuasa 5 tu. Boleh turunkan kuasa. Tapi kalau kita jumpa y sama dengan all in bracket ln x, agak-agak sama tak atas dengan bawah ni? Sama ke? Tidak. Tak sama kan? Sebab kalau yang di atas, yang kuasa 5 tu x saja. Kalau yang ni termasuk ln. Jadi kita jangan selamba je turunkan 5. So dia tak sama. Ingat, dia tak sama. Kita hanya boleh turun kalau kuasa tu untuk x. Kalau untuk semua tak boleh. Jadi kalau jumpa soalan yang macam ni, kita tak boleh buat apa dah. Kena kekalkan keadaan dia macam tu. Okey? Jadi kita tengok soalan yang pertama. Y equals to ln x kuasa 5. Okey? Jadi untuk yang ni, kita terpaksa guna kaedah power rule. Yang ada 3 step tadi. Bawa tenang, bawa tenang, bawa tenang. Okey, kita terpaksa guna power rule. Power rule. Power rule. Power rule ingat kita kena buat 1, 2, 3. 3 step kita kena buat. Okey. Jadi turunkan kuasa. Turunkan kuasa dapat 5. Kuasa yang baru jadi 4. Kemudian differentiate in bracket dapat berapa? 1/n. Ya, maka itulah jawapannya. Selesai masalah. Okey. Kita tengok satu lagi. Contoh yang terakhir. Okey, satu lagi. Okey, kita nak differentiate ni. Yang B ni. B kita ada xy squared minus y exponent x equals to 3. Ini 4 markah. Okey. Bila kita jumpa keadaan yang macam ni, hati-hati. Yang ni dikira satu fungsi, ini dikira satu fungsi. Dipisahkan dengan darab. Maka kita nak guna kaedah apa ni? Mesti Product rule. Yes, product rule. Yang ni pun sama juga. Dia tak boleh differentiate terus. Mesti guna product rule. Maksud dia, kita kena buat product rule tu 2 kali. Yang pertama, yang ni lah. So, ni 1, 2y dy dx. Dan jangan lupa kita mulakan daripada kanan. Okey, jadi yang pertama, kita ambil y kuasa 2 tambah ni sebab product rule 2xy dy dx. Ni saya dapat ni daripada ni table ni. Okey. Kemudian kita ada satu lagi, kita kena buat lagi product rule untuk y dan eksponen. Ni dapat dy dx. Yang ni kekal eksponen. Okey. Jadi kita kena tolak, sebelumnya kita buat kurungan lah, tolak. Sama juga kita akan mulakan daripada kanan, eksponen x dy dx. Kemudian tambah ni sebab product rule y eksponen x. Okey, kemudian jangan lupa kita differentiate 3. Differentiate 3 dapatlah kosong. Jangan lupa, kita ada lagi. Okey. Kemudian sama juga, kita sebenarnya nak dapatkan dy dx. Sedangkan dy dx kita ni ada 2. Ada 2. Okey. Jadi kita kena factorize supaya kita dapat dy dx ni 1 je. Okey. So yang ni kita akan ambil 2xy settle. Yang ni jangan lupa kita nampak positif tapi jangan lupa darab. Darab negatif. So negatif. Okey. Kurungkan dia. Yang tak ada kaitan tu kita bawa ke sebelah kanan. Ini kalau kita bawa sebelah kanan, dapatlah negatif y kuasa 2. Yang ini asalnya nampak macam positif, tapi sebenarnya positif ke negatif ni? Hello? Negatif kan, sebab dia ada luar ni. Okey, asalnya negatif. So negatif bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi positif. Okey, bila dah sampai situ, barulah kita cari dy dx. Kita letakkan di bawah je. Bahagi dengan
2xy minus exponent x. Kita nak factorize tak boleh. Y pun tak boleh factorize. Ini kalau rajin factorize ni. Kalau tak biar je. Okey, sampai situ je.